Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kuliah pada malam ini dalam bacaan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam, Tuan Haji Sujat, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surah Al-Ikhlas, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam minggu yang berbahagia ini, dalam suasana kita masih lagi meraihkan Idul Adha, dapat kita sama-sama berhimpun setelah menunaikan solat fardu maghrib tadi berjamaah, dan kita susuri seketika sidang jemaah dengan santapan rohani kita sementara menunggu solat fardu isya. Perbincangan ataupun perkongsian ilmu yang ingin saya sampaikan pada malam ini melalui kitab yang pernah juga saya bawa pada bulan lepas, iaitu ringkasan Riyadhus Shalihin, yang mana asalnya Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Cuma kitab ini telah ditahqiq atau dikemas kini semula oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan dinamakan kitab Tahdhibun Nufus fi Tartibid Durus, ataupun yang Melayu ni tadi saya katakan ringkasan Riyadhus Shalihin edisi kemas kini. Dan perbincangan kita pada malam ini sedang jemaah ialah perkongsian yang ingin saya nyatakan bagaimana disebutkan pengarang kelebihan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu, dan sebagaimana ucapan awal saya tadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya telah sebutkan dan nyatakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, di mana maksudnya disebutkan pengarang sedang jemaah, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan disebutkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di mana maksudnya Allah meninggikan darjat ataupun Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman
daripada kalian ataupun daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebanyak beberapa darjat. Dan satu lagi firman Allah disebutkan tentang ilmu ini, surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, yang ini dengan tidak melanggar perintahnya, daripada kalangan para hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu, ataupun dipanggil juga sebagai ulama, jamak kepada alim. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, 3 ayat yang disebutkan pengarang tadi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya ilmu itu sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Sebab apa? Sebab ayat-ayat tadi dengan jelas mengingatkan kita bahawa ada perbezaan di antara orang yang alim, iaitu orang yang berpengetahuan, dengan orang yang tidak alim, atau bahasa kita jahil, atau bahasa Melayu bodoh lah. Jahil itu pun bahasa Arab juga. Bahasa Melayunya kita panggil bodoh. Ada perbezaan di situ dengan yang Allah katakan tadi, ketinggiannya beberapa darjat. Bahkan banyak juga hadis-hadis yang Nabi sebutkan tentang kepentingan ataupun kewajipan di dalam menuntut ilmu. Antara lain Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Dan juga Syekh Daud Fatani sedang jemaah di dalam kitab Fiqh Matla'ul Bahrain, Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kitab fiqh, di awal kitab itu disebutkan awalnya fadilat ataupun kelebihan ilmu, kemudian disusuli sedikit ilmu tauhid, dan barulah dia masuk kepada topiknya ilmu fiqh, bab taharah, bab bersuci. Juga menunjukkan betapa ilmu ini sangat penting untuk kita cari dan pelajari. Bahkan Luqmanul Hakim juga sidang jemaah mengingatkan kepada anaknya dengan satu nasihat tentang ilmu. Luqman kata, ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka malan wa in istaghnaita kana laka jamalan. Maksudnya sedang jemaah, kata Luqman, wahai anakku, alaika bil ilmi, wajib ke atas engkau menuntut ilmu. Sebab apa? Fa innaka in iftaqarta, jika engkau sesungguhnya jika engkau orang yang fakir ataupun miskin, kana laka malan, ilmu itu menjadi harta untuk engkau. Wa in istaghnaita kana laka jamalan, dan jika engkau pula orang yang kaya, ilmu itu menjadi jamalan. Jamalan apa? Kecantikan. Jangan sebut jamal. Jamal itu jadi unta lah. Jim mim lam jamal, unta. Jamal Abdillah lebih kurang. Jamal, kecantikan. Okay? Ilmu itu menjadi kecantikan bagi kau kalau kaya. Sebab jangan jadi orang kaya yang jahil ataupun bodoh, dan jangan jadi pula lagi teruk miskin yang bodoh. Maka jadi orang miskin tetapi pandai, ataupun bodoh ataupun kaya tetapi disusuli dengan ilmu tadi sebagai satu kecantikan kepada kita. Ini bukti-bukti sedang jemaah nak mengajar kepada kita tentang betapa wajibnya kita ini menuntut ilmu. Sebab di kalangan kita pada hari ini ada orang yang abid tetapi tidak alim. Boleh faham? Abid, ahli ibadah, tetapi dia tidak alim.
dia tidak pandai. Semayang rajin, tapi dia tak tahu ilmu tentang semayang. Ada? Pelik lah. Bahaya. Bahaya. Jadi ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Ada tak orang pula ada ilmu tapi tak nak ibadah? Ada tak? Ada juga. Nak kata semua ahli ilmu itu ahli ibadah pun tak juga. Tak tentu juga. Tetapi lagi bahaya, jahil menjadi abid. Dah tak pandai tapi nak menjadi ahli ibadah. Sebagai contoh, sidang jemaah, saya suka bawakan satu perkongsian cerita. Diceritakan oleh seorang syekh di Kedah. Lama dululah, satu masa dahulu. Syekh ini dia nak menceritakan kepada kita tentang perbezaan alim dan abid, orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah tetapi jahil. Dia cerita satu kisah berlaku di satu zaman di mana seorang raja ini di dalam menitik beratkan persoalan ilmu sidang jemaah, dia nak rakyat dia pandai, tak mahu jahil. Dia nak buktikan kepentingan ilmu itu dengan diadakan satu kalau kita nak kata macam pertandingan, tapi bukan pertandingan lah, satu apa kita nak katakan, bukti di mana perbezaan alim dengan abid yang jahil. Sebagaimana tadi yang Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diberikan beberapa tingkatan darjat. Di mana zaman itu seorang raja memanggil dua orang individu yang berbeza, seorang alim dan seorang abid, ahli ibadah yang jahil dan seorang ahli ilmu. Memanggil kedua-duanya dan dimasukkan ke dalam bilik yang berbeza, di mana dalam kedua-dua bilik itu terdapat tiga benda ataupun tiga perkara yang sama. Iaitu pertamanya sebilah pisau, yang kedua sebotol arak, dan yang ketiga seorang perempuan yang cantik. Saya ulang balik, kedua-dua bilik itu ada benda atau perkara yang sama. Sebilah pisau, sebotol arak, dan seorang perempuan yang cantik. Maka diarah kedua-duanya ini masuk ke bilik yang berbeza, tapi dalamnya yang sama, benda yang sama, perkara yang sama. Dan sebelum masuk, raja itu mengarahkan untuk melakukan satu sahaja dosa, atau satu sahaja perkara daripada tiga perkara, tiga jenis yang diberikan dalam bilik itu. Maka abid pun masuk, alim pun masuk, dua-dua masuk. Bilik pertama, abid ini ahli ibadah yang jahil tadi. Apabila dilihatnya arak ataupun mula-mula pisau, terlintas dalam pemikirannya, pisau ini kalau dibunuh perempuan ini dosa besar. Arak minum pun dosa besar. Perempuan tadi kalau dia berzina pun dosa besar. Maka ketiga-tiga jenis atau perkara tadi dosa besar berlaku. Maka difikirkan di atas kejahilannya itu, walaupun ketiga-tiganya itu dosa besar, yang paling kecil daripada dosa besar itu dia rasalah, pasal dia jahil, abid, ahli ibadah yang jahil. Dia rasakan arak itulah yang paling kecil, walaupun asal ketiga-tiga tadi dosa besar berlaku. Bunuh, minum arak, berzina. Fikir di atas kejahilan, minum arak lah. Rupa-rupa minum arak, implikasinya mabuk. Bila mabuk, nampak perempuan tadi, apa jadi? Cantik tau. Dia berzina. Berzina, datang akal dia yang waras, sebab hilang akal tadi, takut rahsia terbongkar, dibunuhnya perempuan tadi. Akhirnya tiga-tiga dia buat. Walaupun asal perintahnya buat satu je, tapi memandangkan di atas kejahilannya itu, dirasakan arak yang biasa itu rupa-rupanya
habis ketiga-tiga dosa dilaksanakan. Persoalannya bilik yang kedua, alim tadi, bagaimanakah yang dilakukan? Sama juga pada asalnya seperti abid. Membunuh pun dosa besar, minum arak pun dosa besar, berzina pun dosa besar. Maka apa agak-agak alim ini buat sidang jemaah? Agak-agak. Kalau buat macam abid tadi, minum arak, memang tiga-tiga jalan, semua buat. Maka ketika itu orang alim ini, orang berilmu ini sedang jemaah, dia teringat kepada satu pandangan di dalam mazhab Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah. Apa pandangan Imam Abu Hanifah di dalam bab pernikahan perempuan tadi? Sebab minum arak dosa besar, bunuh langsung confirm dosa besar, zina pun dosa besar. Dia teringat sebab dia alim, orang berilmu. Dalam pandangan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan, membenarkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Alim. Kita jangan buat. Kita Syafi'i. Kita doa ni cantik ni. Teringat pula cerita ustaz itu kat surau. Tukar mazhab. Tukar mazhab ni nak, kita ni raja ni nak tunjukkan kepada rakyatnya pentingnya ilmu tadi. Dia pun mengambil pandangan itu, lalu bertanya kepada si perempuan, sudikah engkau mengahwin dengan aku? Perempuan tu pun kata, sudi, no problem. Maka mengambil mazhab Hanafi tadi, dia pun menikahkan si alim tadi, melafazkan nikah, dan dia pun menerima akad pernikahan itu tanpa ada wali. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i pun nikah kan ada 5. Ingat lagi ini sejak lupa kena kahwin balik, baru ingat. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, 2 orang saksi. Apa lagi? Ijab kabul. Betul? Ke ada lagi? Wah, wali. Ingat tak tu? Takkan kahwin lah, ingat. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan kabul. 5. Maknanya wali kena ada. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi tak apa, boleh menikahkan diri sendiri tadi. Maka orang alim ini mengambil pandangan itu, lalu bernikahlah dia, dan selamat dia walaupun dari melakukan satu dosa daripada 3 tadi. Okay? Maka keluarlah daripada bilik itu, menunjukkan apakah yang telah berlaku. Yang si abid tadi habis ketiga-tiga dia buat, yang si alim tadi dia tak boleh buat, takkan buat walau satu pun dosa, sebab dosa itu besar belaka ketiga-tiganya. Tetapi mengambil alternatif atas alimnya dia tadi, mengambil ataupun bertaklid mazhab Imam Abu Hanifah untuk bernikah dengan perempuan tadi tanpa ada wali. Maka disitulah pengajarannya sidang jemaah, bagaimana yang raja ini nak tunjukkan kepada rakyat betapa pentingnya ilmu. Atau kalau kita compare zaman kita sekarang sidang jemaah, kita ambil satu ilmu lah cukup, ilmu matematik. Kita tak pandai kira. Nak beli barang, duit ada 100 keping, beli barang kos jumlah RM50 tak sampai. Kita pun bayar, pergi Speedmart belah. Tak ambil baki, sebab kita rasakan barang yang kita beli itu cukup nilainya dengan wang yang kita beri. Maka orang kedai pun panggil-panggil, buat tak tahu je kita pun dah belah. Untung dia dapat lebih masuk kocek dia. Kira tak short lah itu lebih. Okay? Ruginya kita sebab kita jahil. Ini dalam bab ilmu dunia lah, matematik. Kalau kita pergi pula kepada ilmu fardu ain, kita semayang sedang jemaah, tadi ke fardu kifayah lah matematik. Tak belajar pun tak apa, tapi rugilah, jahil juga istilahnya. Kita pergi ke ilmu fardu ain, kita solat tadi. Saya ambil contoh sidang jemaah. Seorang lelaki yang berwuduk, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh telinga dan membasuh kaki, lalu dia bersolat maghrib. Sah tak solat dia? Senyap. Ni kita bincang lah ini.
Saya repeat balik. Seorang lelaki berwuduk, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh telinga dan membasuh kaki sampai kuku lali. Lalu dia masuk surau solat maghrib. Soalannya, sah tak sembahyang ni? Tak. Sah. Ada tak, ada sah, ada satu ni. Haji sekejap. Tak sah. Sebabnya apa ni? Tak ada niat. Sebab sini apa kita bincang, salah no problem. Tak kena ketuk kami. Yang tengah agak-agak sah lah wuduk dia. Wuduk dia pula semayang dia sah. Tak sah. Sebab tak ada niat juga. Sebab sini jangan ikut hadis bijak aja lah. Belum tentu betul. Ya? Apa ni? Wuduk tak lepas. Apa tak lepasnya? Niat tak ada. Sama juga jawapan. Jemaah wanita agak-agak sah lah solat dia. Maknanya kalau sah solat, wuduk sah lah tu. Sah tak solat dia? Jemaah wanita yang nampak 2 orang ni je lah. Yang belakang tu kanak-kanak. Sah tak wuduk lelaki tadi? Sebab saya cerita ni sedang jemaah, bimbang kita wuduk seperti itu. Bimbang kita wuduk seperti itu. Maka bila persoalan wuduk sidang jemaah, perkara pokok yang kita kena tahu ialah rukun dalam ibadah. Rukun kena tahu. Macam kita semayang lah, kita kena tahu rukun semayang ada berapa? 20 ke 21? Jawapannya 13 rukun semayang. Okay? Maka sebelum semayang, wuduk, syarat sah solat banyak. Salah satu wuduk lah. Dan kita cerita satu je lah, nak kaitkan kepentingan ilmu tadi. Kalau kita tengok balik persoalan wuduk lelaki itu, jawapan dia memang semayang tak sah. Sebab apa semayang tak sah? Sebab wuduknya tak sah. Sebab apa wuduk tak sah? Jawapan dia bukan Haji Sujak bagi ni. Jawapan dia sebab dia telah meninggalkan satu rukun yang sepatutnya dia buat, tetapi dia telah buat satu sunat yang tak patutnya yang dia boleh tinggal. Apa dia? Iaitu dia telah meninggalkan menyapu sebahagian kepala. Dan dia telah membasuh telinga, benda yang sunat. Sebab tu tadi mana kita tahu rukun. Rukun wuduk ada 6. Anggota wuduk ada 4. Anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Anggota rukunnya tambah 2. Satu atas, satu bawah. Apa yang atas? Niat. Maknanya kalau hadis sujud kata niat tadi, bila sebut basuh muka, otomatik kita sangka baik niat sekali lah tu. Niat sekali. Niat basuh muka, basuh tangan. Betul lah. Menyapu kepala tak ada. Wamsahu bi ru'usikum. Tadi kan saya kata dia basuh tangan sampai siku dan dia basuh telinga. Kepala tak ada. Dia tak buat. Sedangkan kepala itu rukun. Membasuh telinga itu sunat. Apa yang tak sebut dalam 6 rukun itu semuanya sunat. Apa yang tak sebut lah. Saya ulang balik. Rukunnya niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki sampai kuku lali, dan yang ke-6 tertib. Senang dalam mazhab Syafi'i, senang. Mula-mula niat, last tertib. Rukun sembahyang pun sama. Mula niat, last sekali tertib. Dan tertib maksudnya mengikut turutan, step by step. Itu kadang-kadang pun tertib orang tak perasan juga, ataupun tak berapa jelas maknanya. Nak bagi contoh ke tertib? Bagi contoh lah, nak bagi faham. Okay? Contoh mudah. Seorang nak pergi sembahyang Jumaat, dia wuduk di rumah, dia basuh muka, dia basuh tangan sampai siku, macam biasalah, menyapu sebahagian kepala, dan dia buat sunat, basuh telinga, dan kaki dia postpone masuk bila nak masuk surau masjid. Malah lah basuh kaki, nantilah masuk surau aku basuh kaki, sambung. Duduk tak jauh, flat belakang ni je. Contohlah, kan? Dia pun sampai basuh telinga, dia keluar bilik air, siap-siap pergi surau sembahyang Jumaat ataupun pergi masjid. Nak masuk masjid, dia singgah ke tempat wuduk, bilik air, basuh kaki, sambung, dan terus masuk sembahyang. Soalannya sama macam tadi, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Sah. Ada 2 jawapan. Tak sah sebab tertib tak ada. Sah sebab ikut tertib. Mana satu ni? Jawapan perempuan tak kira jawapan ni. Sah atau tidak? Pening juga. Sebelah sini tak sah.
Sebab jaga masa lama. Haji kata tadi tak tertib. Tadi saya sebut tertib tak? Saya sebut tadi tertib. Basuh muka, basuh tangan. Patutnya basuh kaki. Tapi step mula tadi tertib lah, nak kira. Tertib lah. Dia sampai surau atas masjid, dia basuh juga kaki. Tertib lah, jawapan dia tertib. Solatnya sah tak? Sah. Sebab wuduknya sah. Tu saya tak cerita lagi kalau dia basuh muka dekat Kuala Lumpur. Nak pergi Kedah, basuh muka kat Kuala Lumpur, basuh tangan sampai situ ke Shah Alam. Naik atas sikit tidur perak, sambung sapu kepala, masuk Penang, basuh telinga. Sampai Kedah, jamak takhir, sambung basuh kaki dan sembahyang. Soalan sama sah tak? Tadi pun tak sah lagi yang ni. Ya? Tak sah. Ingat, jawapan kedua-duanya sah. Jawapan kedua-dua sah. Sebab apa? Sebab tertib. Semua ada. Saya sebut tadi satu persatu. Itu tadi nak cerita faham tertib tu. Yang tadi saya awal tadi saya kata apa yang tak sebut daripada 6 semuanya sunat. Ya. Tak sah kerana tertib tu dia mesti berturut-turut sampai habis. Tapi bila dia melakukan perbuatan lain, maknanya dia dah bukan tertib. Itu pandangan setengah ustaz tak, sebenarnya sah. Jawapannya sebab tertib. Tadi saya kata boleh faham tertib. Tertib maksudnya mengikut susunan. Apa yang tidak ada daripada 6 dia sunat. Salah satu sunatnya yang kita kata berturut-turut tadi, berturut-turut dalam bahasa Arab itu muwalah. Mim, waw, alif, lam, alif, ta, marbutah. Muwalah ini maksudnya berturut-turut. Dan berturut-turut itu sunat. Kita berdiri di pipe yang sama, basuh muka sampai kaki di pipe yang sama. Itu berturut-turut, sunat. Dapat pahala. Tetapi tadi kita bertangguh-tangguh. Tangguh. Cuma syarat dia satu je, daripada KL sampai Kedah jangan sampai berlaku membatalkan wuduk. Itu je. Saya jawab pun tak habis lagi. Jangan sampai video tadi kentut mau 6 harkat, sambung je sampai Penang, basuh telinga. Situlah maksudnya tadi, berturut-turut. Maknanya daripada Kuala Lumpur tadi basuh muka sampai ke Kedah sah sebab tertib, dan dengan syarat antara basuh muka sampai ke kaki tadi tidak ada perkara yang membatalkan wuduk. Tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk, iaitu 5 perkara yang membatalkan wuduk. Salah satu tadi kita kata keluar sesuatu lah daripada kubul atau dubur. Sidang Jumaat boleh rujuk mana-mana kitab fiqah, jawapannya sah. Dan dia tidak syarat mesti sebelum kering tu badan, tak ada. Sebenarnya boleh. Cuma perbuatan tadi saya kata makruh itu je. Sebab dia berlawan dengan sunat. Sunat tadi berturut-turut. Dia telah buat benda yang berlawanan dengan sunat, iaitu makruh, bertangguh-tangguh. Itu je. Tapi nak cerita wuduk sah. Ya. Ya. Selagi dia tidak habis, tak lengkap, dia tidak dikira berwuduk. Ya, betul. Tak sempurna. Maknanya jangan sampai pergi 2 terus main. Sebab dia wuduk tak sempurna lagi. Tak settle lagi. Maknanya sampai Kedah dah basuh kaki okey. Sama juga satu contoh lagi. Mandi sungai. Mandi laut. Menyelam. Nawaitul wudu ila ta'ala, keluar. Lap-lap semayang pakai baju. Sah tak tu? Ya. Ustaz tadi ada sebut antara membatalkan Wudu. keluar daripada depan atau belakang lah. Kalau sesuatu berkumpul ke dulu. Ini pernah berlaku Ustaz. Apa berlaku? Malam saya tanya malam. Aha. Staf saya malam. Jadi dia masuk surau dia. Okey. Jadi saya tengok kenapa tu mula punya air lama sangat. Dia cakap bos, saya tanya Brian, kenapa lambatnya? Saya cebok. Kenapa? Saya kentut ni. Apa dia? Cebok? Dia cebok. Cebok, okey. Oh, dia kentut, dia cebok. Dia kentut. Kenapa dia ambil ekspor lambat sangat. Dia kata dia pergi cebok dulu sebab dia kentut. Apa hukum cebok masa kentut? Jadi nanti Ustaz apa hukum? Apa hukum cebok bila kentut? Hukumnya puas lah. Sebab dia tak sunat cebok, sebab dia bukan kencing atau berak.
Dia keluar angin saja. Maknanya dia tak sunat, maknanya dia telah buat benda makruh lah. Dia terbalik kepada sunat. Nak cerita perbuatan dia tu tak berdosa, cuma makruh. Cuma makruh. Sebab kita kata dia masih kurang jelas di situ. Okay? Sebab dalam persoalan membatalkan wudu. Sama juga sebenarnya suatu ketika bila sebut hadis sebut perkara tu zaman Rasulullah dulu, Nabi pernah ditanya tentang persoalan wudu tadi lah. Mula-mula seorang lelaki tanya tadi, sebab keluar sesuatu tadi, kentut lah senang cakap. Nabi kata tak batal. Yang kedua, bila lelaki lain tak lama, lelaki lain tak tanya batal tak? Batal. Jadi sudah sahabat pun pening. Tadi hari tu kata tak batal, tiba-tiba yang ni yang lain tanya buat batal pula. Macam mana tu? Rupa-rupanya yang kata tak batal itu ialah lelaki yang jumpa Nabi itu, dia orang yang baru masuk Islam. Sebab Nabi tak nak menyusahkan dia bila masuk Islam. Asal terkentut batal, asal terkentut batal. Sebab tu Nabi kata tak batal, nak bagi dia biasa. Yang kedua yang bertanya tadi memang dah Islam dah. Tinggal bila ditanya batal, jawapannya batal. Itu perbezaan tadilah, suasana yang Rasulullah nak bezakan kepada kita. Sebab nak menjadikan lelaki itu tidak menyatakan Islam itu seolah-olah menyusahkan dia. Sama juga sebagaimana seorang lelaki yang mana dia sebelum Islam dia mempunyai satu tabiat buruk, iaitu suka mencuri. Kerja dia sebelum Islam, dia ni masuk Islam akhirnya, tapi sebelum Islam kerja dia suka mencuri. Pantang depa orang dia curi. Sampailah satu masa dia nak masuk Islam, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, boleh ke, ada masalah ke? Tak ada masalah, masuk. Mengucap, masuklah mengucap. Tapi aku ada satu tabiat buruk, iaitu suka mencuri. Boleh, tak ada masalah, masuk Islam. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah mengucap, nampak dah Islam. Akhirnya Nabi kata apa bila dah Islam? Psikologi. Nabi tak kata dah Islam ni tak boleh curi. Nabi tak kata. Nabi kata sekarang kau sudah Islam, dan satu je aku nak pesan, jangan cakap bohong. Ada kena-mengena lah dengan kerja tabiat dia. Ada. Wah, untung lah masuk Islam boleh mencuri ni. Hobi aku suka mencuri, bukan suka cakap bohong. Psikologi. Kenapa Nabi pesan jangan cakap bohong? Akhirnya bila tiba tabiat mencuri itu dah datang pada lelaki itu, tiba-tiba dia terdetik, terfikir, Nabi Rasulullah pesan jangan cakap bohong. Kalau aku lepas mencuri tiba-tiba berselisih dengan Rasulullah, mencuri kita hari ni, apa dia nak jawab? Nampak? Takkan nak cakap tak curi, padahal mencuri. Agak-agak dia berhenti tak mencuri. Cara tak langsung berhenti. Itu psikologi Rasulullah. Hebatnya Rasulullah itu. Maka dia tak akan membuat larangan kepada tabiat orang itu suka. Macam banyak yang tak kata sekarang ini sedang jemaah, bila nak masuk Islam macam-macam nasihat dia bagi. Saya tak salahkan nasihat itu, tapi sampai satu peringkat saya pernah dengar orang nak masuk Islam ni dia mengeluh, kenapa lama sangat nak masuk Islam, lebih sejam, lebih 2 jam. Sebab apa? Dia menasihatkan tadi, kau jangan ini, kau jangan ni, kau jangan ni, kau jangan ni. Kalau sampai 2 jam, jangan aja semua. Agak-agak ada tak nak masuk Islam? Azan? Okey. Kita berhenti sejak azan. Baik, saudara jemaah yang dirahmati Allah, lupa tadi sampai mana? Sampai mana tadi lah? Kita bercakap. Ingat ni? Nama Islam. Nama Islam tadi yang saya kata terdapat institusi agama yang menyukarkan proses seseorang yang ingin memasuk Islam. Sampai 1 jam, 2 jam nak masuk Islam, dinasihatkan benda-benda yang ni lah, benda-benda yang haram, baguslah tu. Tetapi dari sudut psikologinya, kalau sampai 2 jam diingatkan jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, agak-agak apakah perasaan orang? Berat, dan dia rasa Islam itu menyusahkan. Akhirnya memang dia tak akan jadi nak masuk Islam. Itu sebenarnya. Berbeza dengan kita lihat kepada yang Rasulullah buat tadi. Walaupun orang itu mempunyai tabiat suka mencuri, Nabi kata tak ada masalah, masuk Islam. Yang penting syahadah itu. Jangan kita tangguhkan bila seseorang nak masuk Islam, syahadah.
Bahkan ada juga tempat yang bila mana orang nak masuk Islam, dia datang ke surau, datang ke masjid ni. Saya pernah diberitahu oleh beberapa orang, oh nak masuk Islam, jom pergi masjid, pergi surau. Dia bawa lah, macam bagi Sabtu hari Ahad, pejabat mana buka, pergi masjid, pergi surau. Bila bawa jumpa imam pun cakap apa, kat sini tak boleh Islam, kena pergi jawatan agama. Di situ masalah. Alangkah baiknya ketika itu Islamkan terus orang itu, sebagaimana Rasulullah Islam. Kalau kata hari Sabtu pejabat tutup, masjid bukan tempat masuk Islam, habis nak pergi mana? Takkan nak pergi Speedman, Alif Corner, Maulana, masjid lah, surau lah tempatnya. Kita pula dengan alasan pejabat tutup, tunggulah hari Isnin. Agak-agak hari Isnin tu ada tak perasaan dia nak masuk Islam? Percayalah, tak akan ada dah, hilang perasaan itu. Yang penting kita syahadahkan saja. Cuma kita maklum, tuan dah Islam hari Isnin, baru kita pergi tadi. Pergilah mana-mana jabatan agama Islam atau perkim untuk membuatkan Islam. Dah Islam lah tadi, dah Islam. Jadi bila anda kata pergi ke sana, orang sana suruh repeat balik syahadah, tak ada masalah. Sedangkan dia dah Islam tadi. Andai kata sebelum Isnin tiba-tiba mati dia, kan janji syurga tadi. Di situlah kepentingan kita sidang jemaah balik kepada psikologi yang Rasulullah berikan. Sebab itu pokok pangkalnya ialah pergi kepada ilmu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu. Tadi soalan saya baru tinggal. Mandi sungai, mandi laut, menyelam. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Keluar sungai, keluar laut, lap pakai baju solat. Sah tak solat? Sah. Sebab sudah badan. Jadi jangan takut je. Salah tak masalah, kita belajar. Tak sah sebab tidak ada tertib. Jadi sejak mana? Sah sebab ada besar. Dia menyelam, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Dia niat menyelam, kan semua badan dalam air dah, keluar. Sah tak wudunya? Jawapannya sah. Bila pula macam mana macam dia kata, bila masa dia tertib? Jawapan dia sah sebab tertib serentak namanya. Itu kat sekolah tak belajar tu. Memang tak belajar sebab cikgu pun tak faham. Ya, walaupun yang tongkin kepala dulu, sebab dalam air semua dah ada. Tak tahu kalau kaki dia terlepas keluar, mana nak cerita, semua dalam air. Itu kata menyelam, semua badan dalam air. Dia pun niat. Lagi baik macam ni Sujak kata, dia niat mandi wajib, hadas besar. Niat menyelam, mandi wajib, keluar. Perlu tak wudu? Tak payah, dah angkat hadas besar, otomatik kecil dah masuk sekali. Bukan ilah lah, otomatik kecil dah masuk kan. Tapi tadi saya kata ialah wudu je lah. Jawapannya sah sebab tertib serentak. Itu kita kata soalan simple je, tapi kadang-kadang kita tak terfikir benda-benda itu. Banyak lagi, ya? Itu jawapan PhD, Ustaz. Ya? Itu jawapan PhD. Bukan SPM kan? Dia banyak lagi soalan yang kita rasa biasa. Contoh macam bab kahwin. Lelaki ada edah tak? Lelaki ada edah. Jawapan dia ada. Bila masa dia edah? Bila dia ada 4 isteri. Kat sekolah tak belajar. Syarat dia ada 4 isteri. Dia ceraikan mana-mana bini dia yang 4. Tak kira lah bini pertama ke keempat dia cerai. Boleh tak esok kahwin lain? Jawapan dia tak boleh. Sebab tak nak edah. Sebab kalau dia kahwin esok dengan orang lain, bini dia 5 dah. Kalau tiba-tiba dia rujuk yang dia cerai tu, nampak? Tapi dengan syarat kena ada 4 bini lah. 3 boleh lagi, tak ada edah. Bila 4, ini soalan-soalan seperti ini sedang cuma. Biasanya kadang-kadang saya pernah jadi panel benda-benda tauliah di wilayah, Jabatan Mufti wilayah. Kadang-kadang soalan macam ni lah. Dia main putar-putar gitu je, nak menguji kepintaran ataupun kita kata kefahaman pendakwah tu. Pada kita simple je, pening juga tu, tak betul-betul.
Bila masa pula lelaki ada edah? Kita belajar kan edah perempuan je. Lelaki nak sucikan rahim apa? Tak ada benda nak disucikan kan? Rupanya ada. Maknanya edah dia tu bergantung kepada edah isteri dia. Kalau dah tak ada haid 3 bulan. Kalau ada haid 3 kali suci. Kalau yang diceraikan tadi mengandung sampai beranak, edah ini bergantunglah kepada edah isteri yang diceraikan tadi. Di situlah permainan yang kita kata kefahaman terhadap ilmu itu. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu saya nak ambil balik hadis yang pengarang sebut di dalam kitab ini. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana mafhumnya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, implikasinya apa? Niscaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga disebabkan perbuatan itu. Perjalanan on the way menuntut ilmu, implikasinya sangat besar, dipermudahkan jalan untuk ke syurga. Sebab itu saya balik semula kepada Syekh Daud Patani sebut di dalam kitab Matla'ul Badrain. Di awalnya dia sebut fadilat ilmu. Bab tu awal kitab fiqah, ingat lagi di sudah kitab fiqah Matla'ul Badrain, awal-awal tu disebutkan fadilat ilmu. Banyak hadis-hadis yang diceritakan, sehingga satu tahap hebatnya orang berilmu ini sedang jemaah. Apabila satu masa Allah nak masukkan juga hambanya ini ke dalam syurga, tanya itu, tanya tentang ilmu, semua tak ada. Suka ulama ke tak suka, suka ilmu pun tak suka. Satu tahap last kali nak masukkan juga ke dalam syurga hambanya ini. Orang ni pernah tak dia ataupun bersahabat tak dia dengan orang alim, ataupun pernah tak dia bersahabat dengan seseorang yang mana orang itu, seseorang itu suka kepada orang alim? Jawapan dia pernah. Akhirnya masuk syurga dia. Nak masukkan Allah ini, Maha Pemurahnya Allah nak masukkan hamba itu ke dalam syurga. Semua tak boleh lah. Kalau tengok syarat memang ahli neraka dah ni. Tanya dia pernah tak dia suka tak sahabat ni tu, yang mana sahabatnya tu suka kepada orang alim? Jawapan dia ada, dia suka. Dapat syafaat dia daripada orang itu. Masuk juga akhirnya dia ke dalam syurga. Di situlah sehingga satu tahap kita nak gambarkan betapa pentingnya ilmu itu, di mana Syekh Daud Fatani sebut, saya ambil satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Matla'ul Badrain. Nabi SAW bersabda, saya bacakan firmannya saja, maksudnya bahawasanya sebahagian daripada manusia memasuki syurga secara percuma. Inna minan nasi unasan yadkhulunal jannah majanan. Sesungguhnya ada di kalangan manusia ini yang masuk syurga majanan. Majanan ni kita kata FOC, free of charge. Masuk syurga semata-mata lah, percuma itu. Okay. Dengan sebab apa? Faqalu ya Rasulullah manhum. Sahabat pun nak tahu, siapakah ya Rasulullah orang yang percuma je masuk syurga ni, ataupun tiba-tiba free je masuk syurga? Man kana fi qalbihi min hubbil ulama mithqala dzarrah. Barang siapa yang ada di dalam hatinya min hubbil ulama, perasaan cinta kepada orang alim, ulama, mithqala dzarrah, walaupun sebesar zarah, kecil sangat. Nak tengok pakai mikroskop, betul? Takkan stetoskop lah kan? Mikroskop kecil sangat, masuk syurga percuma semata-mata sebab ada perasaan cinta dengan ulama. Begitu juga Nabi kata, wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nar majanan. Ada juga manusia yang masuk neraka free ya. Sebab apa? Ya Rasulullah, man hum? Qalu man kana fi qalbihi min baghdil ulama mithqala dzarrah. Ada juga dalam hatinya sekelumit aja, sebesar zarah, benci, menyampah dengan ulama. Alah ustaz ni menyampah tu semua haram. Agak tak boleh, judi tak boleh, curi tak boleh, semua haram. Menyampah, tengok muka ustaz berbulu, benci lah. Orang yang seperti ini boleh free dia masuk neraka. Kalau tadi boleh free masuk syurga sebab cinta, tapi jangan tak semayang lah. Sayang ulama sudah. Jangan salah faham lah. Semayang tak? Semayang lah.
suka dengan kuliah, cuba pula rasa cinta dengan ulama. Ini amalan tambahan nak cerita. Maknanya 5 rukun Islam, 6 rukun iman tu kena jaga juga. Amalan tambahan lain nak mudah masuk syurga. Ada perasaan sukakan ulama. Tapi kalau semayang benci ulama ada tak? Boleh tahan juga. Tak ada, berlambat. Ini semua tak boleh, ini semua tak boleh. Susah juga nak cakap. Sebab tu tadi, di awal tadi saya kata, bukan semua alim itu pun dia menjadi ahli ibadah. Itu implikasi. Ini orang yang seperti ini lebih berbahaya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebab itulah di dalam persoalan kitab ini, pengarang mengingatkan kepada kita sidang jemaah tentang kepentingan ilmu, terutama di dalam mempelajari ilmu-ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni bagaimana ilmu yang wajib ke atas setiap orang buat. Maka ilmu itu wajib dipelajari. Apa dia? Terutama 5 rukun Islam tadi. Semayang. Semayang ni macam-macam kita nak kena tahu sidang jemaah. Ilmu tentang wudu, syarat sah wudu, perkara membatalkan wudu, bab taharah dan lain-lainnya, banyak yang bersangkut paut tentang itu saja. Maknanya wajib kita mempelajarinya. Tak boleh hantar wakil. Hantar wakil anak tu belum balik, tak ada harapan. Mak kau pergi surau wakil ayah, boleh wakil pula. Wakil ayah semayang, wakil ayah, susah juga. Sedangkan ilmu itu wajib, fardu ain. Setiap orang kena tahu. Berapa ramai orang dalam masyarakat kita sidang jemaah hari ini yang solat, yang sembahyang, tetapi dia tak tahu ataupun tak faham ataupun tak mengerti tata cara solat itu sendiri. Tak termasuk kita kata pembacaan atau makna pembacaan di dalam solat. Tak termasuklah. Silap-silap kalau ditanya Fatihah pun bimbang tak lepas, silap-silap. Ini yang paling kita risau. Sebab Fatihah merupakan rukun di dalam sembahyang. Itu yang paling sangat kita risau. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis sahih sidang jemaah, hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini saya yakin kita biasa dengar. Rasulullah kata apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Ini 3 ni. Cabang 3 perkara yang nak tak nak, suka tak suka kita kena ingat. Iaitu apabila mati saja kita ini sidang jemaah, Nabi kata terputus semua perkara amalan dia, kecuali 3 tak putus. Pertama, sedekah jariah tak putus, walaupun dah mati sambung. Au ilmin yuntafa'u bih, ini poin kita hari ini. Ilmu yang bermanfaat untuknya. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Banyak. Ilmu yang bermanfaat maknanya termasuk fardu ain yang kita belajar dan kita amalkan. Bukan amal, kita sampaikan. Sebab itu di dalam bab mempelajari ilmu ini, kita ada 3 sebab kenapa kita belajar. Pertama, untuk menghilangkan kejahilan kita. Kita belajar. Sebab apa belajar? Sebab kita tak nak orang panggil kita bodoh, jahil. Yang kedua, dah pandai lah. Nak buat apa ilmu tadi? Amalkan. Buat. Yang ketiga, dah amal, sampaikan kepada yang lain. Ini 3 step kenapa kita mempelajari sesuatu ilmu. Untuk hilangkan kejahilan, untuk beramal, dan seterusnya untuk disampaikan. Dan bila sebut disampaikan, diajarkan, tak semesti jadi cikgu. Tak. Terutama lelaki, si suami, bapa, ayah, dia kena sampaikan, wajib menyampaikan agama kepada isteri dan anak-anak. Tanggungjawab. Mat, ayah nak test kau. Wudu apa dia? Rukunnya apa? Sunatnya apa? Membatalkannya apa? Test. Ajar. Mati kita, anak tadi dah dapat ilmu. Berjalan tak amalan tadi, pahala tadi? Jawapannya tetap berjalan. Pahala tadi, walaupun dah mati dah bapa. Sebab ilmu yang bermanfaat. Esok anak dia ajar lagi bini dia, ajar anak dia lagi, sambung lagi. Ini tadi yang tak putus ni. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang mudarat, dapat tak dosa? Boleh tahan. Mengajar benda tak betul, orang terus sampai dia mati, dapat tak dosa? Jawapannya pun dapat. Dalam hadis Nabi yang lain, dapat. Maka sebab itu kita kena beringat sidang jemaah tentang sesuatu perkara yang kita ajarkan kepada manusia.
Adakah kita rasa perkara itu bermanfaat ataupun sebaliknya? Sebab itu dalam peribahasa Arab ataupun pepatah Arab dia kata, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Kasyajar bila samar. Kita tanam pokok rambutan, apa tujuan? Nakkan buah rambutan. 20 tahun tanam, sebiji buah pun tak pernah tumbuh. Menyampah tak ada pokok. Kan kita rasa nak tebang ni, ni besar dia pokok ni, buah dah tak pernah tumbuh. 20 tahun dah rambutan, tak ada manfaat. Tanam pokok buah tapi buah tak pernah keluar. Yang keluar pun yang pokok daun-daun kering ni, merosakkan keindahan rumah sekeliling rumah tadi dengan sampah daun kering. Tetapi manfaat sikit pun tak pernah diperolehi. Maka dengan sebab itulah di dalam perkara ini pengarang menekankan kepada kita sidang jemaah betapa kepentingan terhadap ilmu itu. Sangat penting untuk mempelajari ilmu. Dan sebagai kesimpulannya sidang jemaah, saya nak bawa juga satu kisah yang berlaku, dan saya yakin kisah ini juga sidang jemaah biasa dengar. Bagaimana diceritakan Nabi di dalam hadis tentang peristiwa orang yang membunuh 99 orang. Biasa dengar? Tak dengar? Biasa dengar. Orang ni dah bunuh 99 orang. Nabi sebut dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagaimana suatu masa dahulu Nabi kata berlaku seorang lelaki yang telah membunuh seramai 99 orang. Lantaran itu datang penyesalan di dalam dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Maka dia pergi ke satu tempat untuk bertanyakan hal ini kepada orang alim. Dan masyarakat ini menunjukkan seorang lelaki yang mana dirasakan orang itu alim. Sebenarnya orang itu bukan alim, abid tadi, macam kisah tadi. Dia hanya ahli ibadat tetapi dia bukan alim. Pergilah jumpa orang ini di dalam rumah ibadat, tanya dia persoalan niat yang kau hendak tadi. Nabi cerita dalam hadis itu panjang. Lelaki ini pun pergi jumpa, tanya kepada ahli ibadah itu. Dia telah bunuh 99 orang. Rasa-rasa boleh tak Allah mengampunkan dosanya? Maka abid ini jawab apa? Tidak ada harapan untuk Allah mengampunkan kau. Apa berlaku? Dicukupkan kota 100 bunuh orang. Abid itu pun dibunuhnya sekali. Sebab menyusahkan dia jawapannya tadi. Allah tak boleh terima sebab dosa pun besar sangat. Tak boleh ni, tak ada harapan yang Allah ampun. Sebab itu kita tengok dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi dia sebut 70 ranking dosa besar. Membunuh ini tempat yang kedua selepas syirik kepada Allah. Membunuh. Pertama syirik, yang kedua membunuh. Habis bunuh orang hidup-hidup simen macam mana? Lebih kurang kan? Lebih kurang membunuh. Dosa besar. Step yang kedua selepas syirik. Sebab tu Abid tadi jawab tak ada harapan ni nak ampun. Memang tak boleh. Allah tak terima. Mati ahli ibadah dia. Cukup 100. Maka dia mengayau lagi cari. Boleh tak? Ada orang tak nak bagi jawapan Allah terima taubat ni tu. Pergi satu tempat lain, tanya masyarakat, siapakah di kalangan kalian orang alim? Aku nak tanya soalan ni. Boleh tak Allah terima taubat? Sebab aku dah bunuh 100 orang. Tadi sampai 9. Naik satu lah 100. Orang pun tunjuk, jumpa orang alim ni gini, tempat dekat sini. Dia pun jumpa soalan yang sama. Tuan, boleh tak di sana pengampunan Allah Subhanahu wa taala ke atas dosa yang telah dilakukan sebab dah bunuh 100 orang? Maka apa jawapan orang alim tadi sidang jemaah? Orang alim itu menjawab, siapakah di kalangan hamba Allah yang nak menghalang pengampunan kau kepada Allah? Apa jawapan orang alim? Tadi Abid tak boleh, tak ada harapan ni. Dosa besar, memang dosa besar. Tapi dia kata tak ada harapan sebab dia bukan alim. Tetapi orang alim tadi menjawab, siapa yang nak halang? Maksudnya boleh tak? Jawapan dia boleh, untuk bertaubat kepada Allah walau sebesar mana pun dosa. Asalkan ingat, saya ingat dulu saya pernah cakap hadis tentang wali, jangan syirik saja kepada Allah. Boleh, tetapi dengan syarat. Kata orang alim ini, kau kena keluar daripada perkampungan kau dan pergi ke satu tempat lain, di mana tempat itu ramai orang yang dikategorikan sebagai orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Oh, lelaki itu pun dia lega kan?
Nasib baik jawapan dia boleh, kalau tak memang 100-1. Okey boleh, dia pun keluar berhijrah. Sebab kata orang alim ini, keadaan sekeliling kau lah yang membuatkan kau jadi seperti ini. Jadi jahat lah, keadaan sekeliling dia yang menyebabkan dia jahat. Maka kena berhijrah, pergi ke satu tempat lain untuk menjadi orang yang soleh, orang baik. On the way pergi, tiba-tiba Allah takdirkan mati lelaki itu. Mati lelaki itu, dan akhirnya berlaku perebutan roh si mati itu antara malaikat azab dan malaikat nikmat. Dua malaikat berebut. Malaikat azab kata, ini aku punya roh ni, sebab orang ni masih hidup tak pernah buat baik, bunuh orang je kerja. Malaikat nikmat kata, tak boleh, dia dalam perjalanan menuju keampunan Allah, dia dapat pengampunan Allah. Bergaduh-gaduh, akhirnya Allah datangkan seorang lagi malaikat menyamar sebagai manusia, sebagai hakim dalam perbalahan malaikat tadi. Dan malaikat yang ketiga ini menyatakan apa? Ukurlah jarak kematian lelaki ini dengan tempat dia bergerak, bertolak tadi, dan tempat dia nak tuju. Yang mana dekat? Kalau tempat nak tuju tu dekat, maksudnya milik rohnya, milik malaikat nikmat. Tetapi kalau dekat daripada tempat dia bergerak tadi, tak jauh lah, tidak baru start, dia adalah milik malaikat azab. Maka kedua-duanya ukur. Akhirnya milik siapa? Rohnya milik malaikat nikmat. Dapat dia pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia telah menghampiri kepada niatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengajarannya tadi nak ceritakan kepada kita sidang jemaah perbezaan ataupun jawapan antara orang alim dan orang yang jahil tadi. Berbeza jawapannya. Sebab itu balik kepada apa yang pengarang sebutkan di dalam kitab ini sidang jemaah, kewajipan kita untuk terus menuntut ilmu. Persoalannya sampai bila kita menuntut ilmu? Senang cakap, sampai matilah kita belajar. Sebab itu ada yang ulama kata, ada yang kata Nabi kata, ada yang kata ulama kata. Apa dia? Ayat dia, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan ke liang lahat. Ada yang kata Nabi kata, ada yang kata bukan Nabi. Sufyan Ats-Tsauri yang sebut. Saya baca buku fatwa Mufti Negeri Johor, ucapan itu disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bukan Nabi. Tapi tak kisahlah siapa yang sebut, yang penting kita nak ambil apakah manfaat yang disebutkan itu. Maksudnya manfaat dia, diperintahkan kita menuntut ilmu, terutama fardu ain, daripada start lahir, daripada buayan sampai ke liang lahat, sampai mati. Perasan atau tidak, apakah manfaat daripada lahir? Baby, bayi tu daripada kecil, kan dia berlatih tu, dia cari ilmu. Daripada tak pandai apa-apa, dia pandai. Nampak, dia kenal bapak dia, dia kenal mak dia, dia boleh menyangap, dia boleh merangkak, dia boleh bertatih, dia boleh berlari. Nampak? Itu kan step menuntut ilmu, antara kita perasan atau tidak. Itu yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Sampailah akhirnya kita mati. Kita belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dengan tujuan tadi untuk mendapatkan mardhatillah ataupun keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sedang jemaah yang dirahmati Allah, dengan kesimpulan kisah yang saya berikan tadi sidang jemaah, mudah-mudahan dapatlah rasanya membentuk diri kita untuk menjadi manusia yang berguna, terutama dari sudut ilmu. Saya nak bawakan satu lagi nasihat ataupun wasiat Luqman Hakim dalam bab ilmu kepada anaknya, yang mana wasiat itu hampir sama dengan hadis Nabi. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au mujiban wala takunil ghamis fatahlak. Hampir sama seperti hadis Nabi. Kata Luqman apa? Wahai anakku, ughdu aliman, jadilah kamu orang yang alim. Orang alim ni pun orang yang berilmu lah. Au muta'alliman, atau kalau tak nak jadi orang pandai, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, atau kalau tak nak jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar. Mendengar macam mana? Macam kita lagi ni, kita dengar je. Bukan susah pun, duduk dengar. Yang lagi ada makan percuma, ada makan je. Contoh kalau ada makan lah. Kalau tak ada, pergilah mana-mana kedai makan sendiri, dengar je. Au mujiban, atau orang yang menyahut seruan. Dalam hadis Nabi, au muhibban, suka cinta kepada penuntut ilmu. Tapi dalam nasihat Luqman, au mujiban, orang yang menyahut seruan. Apa seruan? Banyak seruan Allah, antaranya tunaikanlah sembahyang. Sembahyang
Wala takunil khamis, maka jangan kau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Tak nak jadi alim, tak nak belajar, tak nak dengar, tak nak menyambut seruan. Implikasinya apa? Fatahlak, maka niscaya engkau binasa. Jadi inilah antara yang Luqman ingatkan juga kepada anak-anak sidang jemaah, agar kita jangan tak mahu untuk menjadi golongan yang kelima, iaitu golongan yang binasa. Dengan sebab paling-paling tidak kita menjadi orang yang menyambut seruan, ataupun orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Nampak orang menuntut ilmu, orang belajar, kita suka, kita seronok. Oh baguslah, orang ni belajar, orang ni dengar kuliah dan sebagainya. Bukan kita nak condemn. Itu tunjuk bagus lah tu. Ini pun ada juga permainan hati masyarakat yang sering mengganggu gugat dalam kehidupan kita seharian. Jadi saya rasa sidang jemaah cukup sekarang itu saja. Lebih setengah jam lah daripada waktu fardu isyak masuk. Mudah-mudahan dapat kita manfaat dari apa yang diingatkan oleh pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini, untuk kita jadikan amalan, renungan, panduan, amalkan juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat atau ahli keluarga kita yang tidak ada di dalam majlis yang mulia ini. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.